Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di alam maya. Tapi insyaAllah roh kita bersama-sama dalam siri pengajian kita. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Bulughul Maram fi Jama'i Adillatil Ahkam, bab Zuhud dan Wara', hadis yang kelima insyaAllah. Wa bisanadil muttasili ilal imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala qala: Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dan diriwayatkan daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti mana kita maklum bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas ini anak kepada pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau dikira sebagai salah satu sahabat yang ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi kanak-kanak kecil. Dan Sayyidina Abbas sendiri, pakcik Rasulullah SAW, ini ayah Abdullah ini, berbeza usia dengan Rasulullah SAW hanya 3 tahun. Ini beliau lebih besar daripada Rasulullah SAW 3 tahun saja. Jadi anak dia sendiri walaupun pangkat sepupu Rasulullah SAW, tapi masih lagi kecil, kanak-kanak ketika zaman Nabi SAW. Tetapi walaupun dengan usia yang kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma merupakan sahabat yang bijak, kanak-kanak yang bijak, dan mempunyai himmah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dan beliau walaupun masih usia yang terlalu muda, tetapi sentiasa mendengar perbincangan ataupun pengajian Rasulullah SAW, seraya mempunyai kecerdikan dalam memahami makna-makna Al-Quran, sehinggakan beliau antara sahabat yang awal mentafsirkan Al-Quran Al-Karim. Sehingga kan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu riwayat membawa Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dalam majlis-majlis yang khas, ini majlis khusus Sayyidina Umar, sehingga kan sahabat-sahabat Umar sendiri agak mempertikaikan kenapa bawa budak ni. Sebab di sisi kami pun ada anak-anak yang kalau kami nak, kami bawa anak yang seusia dengan Abdullah bin Abbas dalam majlis seperti ini. Tapi Sayyidina Umar kemudiannya dalam kisah tersebut, secara ringkasnya, tunjukkan kehebatan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dengan tanya makna salah satu pada ayat Quran, iaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudiannya tanya pada sahabat beliau, dan Abdullah bin Abbas ketika itu Allah Ta'ala memang kurniakan kefahaman dalam Quran dengan berkat doa Nabi SAW. Dan dalam majlis tersebut beliau sendiri menafsirkan ayat tersebut, sehinggakanlah Sayyidina Umar sendiri membuktikan bahawa sebab itulah aku bawa kanak-kanak ini kerana kelebihan yang ada pada dia dengan memahami Al-Quran. Baik, cara ringkasnya tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan, menceritakan, katanya, adalah aku di belakang Nabi SAW pada satu hari. Ceritakan tentang kisah beliau ketika zaman Rasulullah SAW dulu. Pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas ni berada di belakang Rasulullah SAW. Di sini maksud dia belakang Rasulullah SAW ketika Nabi SAW menunggang tunggangan.
menunggang sesuatu binatang tunggangan. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas berada di belakang Rasulullah SAW. Bukanlah maksud dia ketika dalam berjalan ataupun ketika duduk, dia duduk belakang Nabi SAW. Tetapi difahami bahawa dalam hadis ni bahawa belakang Nabi SAW ni iaitu belakang ketika menunggang bersama Rasulullah SAW. Sebab di sana ada riwayat yang lebih sarih, yang lebih jelas, riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal daripada Sayyidina Ibn Abbas dengan hasanat yang hasan dengan lafaz kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam ay au ya ghulaim ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Maksud dia, dalam riwayat Imam Ahmad tersebut, Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan dengan lebih jelas dengan kata-kata beliau, satu masa dulu aku radif Nabi, maksud dia menunggang di belakang Rasulullah SAW. Maksud dia di atas tunggangan yang berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW dalam hadis tersebut kata pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dalam keadaan mereka menunggang tunggangan, dan Rasulullah sebut, wahai budak ataupun wahai kanak-kanak, ya ghulam. Dalam riwayat ya ghulaim, maksudnya wahai budak kanak-kanak yang kecil. Dan kalimat tersebut sebenarnya kalau kita terjemah bahasa kita, wahai budak, macam nampak kasar. Tapi dalam usul bahasa Arab dia tak nampak kasar, ya ghulam. Malah kalimat tersebut kalimat yang menunjukkan kepada kata-kata yang bermesra, bermesra dengan seorang kanak-kanak. Wahai kanak-kanak, apakah kamu mahu aku ajarkan kamu akan kalimat-kalimat yang Allah SWT akan memberi manfaat kepada kamu dengan kalimat-kalimat tersebut. Yang tu riwayat pada Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal dengan lafaz tersebut. Tetapi kalau kita lihat pada riwayat ini, Sayyidina Ibn Hajar Al-Asqalani meringkaskan dengan kata-kata dia, yakni Rasulullah SAW berkata pada beliau, wahai budak, peliharalah olehmu akan Allah, nescaya memelihara ia akan kau. Pelihara olehmu akan Allah, nescaya engkau dapati akan dia tentangan engkau. Maksud tentangan ni bukan menentang, tetapi maksudnya berada di hadapan kamu. Ini kalau kita lihat, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Ta'ala, yang ini peliharalah Allah Ta'ala, kamu akan dapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Yang ini tujahaka maksudnya betul-betul di hadapan wajah kamu. InsyaAllah kita akan syarahkan apa makna hadis ni baik sebentar lagi insyaAllah. Kemudian sambungan daripada hadis, maksud hadis tersebut, maka apabila engkau meminta akan sesuatu hajat daripada hajat dunia dan akhirat, maka pinta olehmu akan Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau ikutkan daripada matan hadis ni, ringkasnya, sekiranya kamu meminta, maka minta Allah. Tetapi berterjemah kitab kat sini menerangkan lagi dalam kalimat yang perkataan yang sedikit ini, makna dia memberi makna yang luas, lebih besar. Sekiranya kamu meminta sesuatu hajat daripada hajat dunia, maksudnya apa saja yang kita nak, bukan setakat urusan-urusan akhirat, bukan setakat kita bila nak syurga, kita nak keampunan baru minta Allah. Hatta urusan dunia, apa saja, mintalah Allah. Fa idza sa'alta, sebab difahami dengan uslub di sini, fa idza sa'alta dengan lafaz yang sangat umum. Bila nak minta, minta Allah. Dan fa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau minta tolong, fasta'in billah, maka hendaklah engkau meminta dengan Tuhan. Mintalah tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis ni yang dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan kemudiannya seperti mana kalau kita mengaji kitab Sunan At-Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi letakkan hadis-hadis dalam kitab tersebut, As-Sunan ataupun kitab Al-Jami', beliau akan menyebutkan kebiasaannya selepas hadis tersebut, penghukuman darjat hadis tersebut di sisi Imam At-Tirmizi dengan lafaz beliau seperti mana di sini beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Telah meriwayatkan dia oleh Imam Tirmizi dan berkata ya hadis hasan lagi sahih. Baik. Jadi pada hadis ni terdapat makna ataupun prinsip yang sangat penting kepada kita sebagai umat Islam dan orang-orang yang beriman. Di sini bahawa Rasulullah SAW melalui kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, bahawa Rasulullah SAW menasihatkan beliau dan juga sebenarnya kepada kita semua. Kata-kata baginda, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya Allah Ta'ala pelihara kamu. Apa maksud pelihara Allah?
Apakah Allah Ta'ala perlukan peliharaan daripada kita? Sebab itulah para ulama mengatakan bukanlah maksud dia pelihara Allah di sini kita kena jaga Allah Ta'ala seperti mana kita jaga seseorang makhluk. Bukan. Allah Ta'ala berkuasa, maha kuasa setiap sesuatu, kan? Tetapi maksud dia pelihara oleh Allah di sini, maksud dia adalah pelihara lah batas-batas dan juga perintah Allah Ta'ala. Kan? Ihfaz hududallah. Kan? Maksud dia peliharalah batas-batas Allah Ta'ala, segala syariat yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita. Segala kewajipan-kewajipan, maksud dia segala perintah Allah Ta'ala bersifat wajib tu, kan, maka kita laksanakan semampu mungkin kita. Kan? Kemudiannya larangan Allah SWT tu hendaklah kita menjauhinya. Itulah maksud dia dengan ihfazillah. Ini jagalah Allah SWT, arti kata jagalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu maksudnya ihfazillah. Maka kalau kita lihat ihfazillah, perkataan ihfaz sini dipanggil fi'il amar, perintah. Kemudiannya kalau fi'il amar yang didatangi selepas itu fi'il mudhari' majzum, fi'il mudhari' present tense yang keadaan yang dijazamkan, yang dibagi mati, maka fi'il mudhari' yang selepas itu menunjukkan kepada jawab syarat. Maksud dia kita akan terjemah jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Ihfazillah, yahfazka. Kita tak boleh baca yahfazuka, yahfazka. Dibariskan dengan baris mati. Sebab dia akan berfungsi ketika itu fi'il mudhari' ni sebagai jawab syarat. Jawab syarat maksud dia kalau kamu buat seperti ini, saya akan dapat seperti ini, contohnya. Jadi kalau kamu menjaga Allah, yakni jaga perintah Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dikata laksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, nescaya. Nescaya kat sini dengan taukidnya yahfazka, nescaya Allah Ta'ala akan pelihara kamu, yakni memelihara kamu daripada sebarang kesusahan ataupun dengan sebarang perkara yang memberi mudarat kepada kamu, dan yang memudaratkan kamu di dunia ataupun di akhirat. Yang ini maksudnya di akhirat secara khususnya. Baik. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Ta'ala, nescaya kamu dapati Allah Ta'ala itu berada di hadapan kamu. Artinya di sini jagalah Allah Ta'ala, yang dijagalah perintah Allah Ta'ala, nescaya kamu akan dapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Maksud dia dalam keadaan kita memerlukan dan keadaan kesusahan, Allah Ta'ala memberi pertolongannya kepada kita. Bukanlah maksudnya di hadapan kamu sini, maksudnya zat Allah SWT tu berada di hadapan kita. Ini lafaz-lafaz boleh kita kategorikan sebagai mutasyabihat. Maksud dia ayat-ayat ataupun lafaz hadis seperti ini tak boleh difahami secara zahirnya. Sebab dalam usul akidah kita Allah SWT tu tidak menyertai dengan sesuatu pun, kan. Mukhalafatuhu lil hawadis, bertentangan Allah Ta'ala tu bagi setiap perkara yang baharu, kan. Yang mana Allah Ta'ala sendiri berfirman dan surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidaklah sama Allah Ta'ala tu seperti sesuatu pun. Sesuatu pun ni maksud dia pada zat Allah Ta'ala, pada sifat, pada perbuatan. Dan Allah Ta'ala tu bukan berada pada sesuatu tempat, pada satu sudut. Dan Allah Ta'ala maha suci daripada berada pada tempat dan berhajat pada setiap makhluk. Dan tempat adalah salah satu daripada makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha suci daripada berhajat pada tempat. Dan sebab itulah ayat-ayat seperti ini kan disyarahkan ataupun difahami dengan uslub bahasa Arab. Maksudnya di hadapan kamu, maksud dia sekarang ni seperti mana kalau kita memerlukan pertolongan seseorang dan dia sentiasa hadir di hadapan kita, maksud dia kita sentiasa dapat pertolongan daripada dia. Jadi begitulah. Dan kalau sekiranya kita menjaga hak Allah SWT dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga hak kita, memberi pertolongan kepada kita. Begitulah hukum dia. Baik. Kemudiannya wa idza ista'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Sekiranya kamu nak meminta, maka memintalah akan Allah. Di sini Nabi SAW mengajar pada kita bahawa Allah SWT tempat yang kita meminta yang pada sebenarnya pada setiap keadaan. Malah kita diperingatkan, malah kena wajib baca setiap kali kita solat. Dalam surah Al-Fatihah kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami sembah dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Meminta pertolongan seperti mana yang akan kita baca selepas ni. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Bila nak minta sesuatu, mintalah Allah. Malah
Sebab itulah penterjemah kitab sini, ini Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menterjemahkan, kalau kamu nak meminta apa saja hajat daripada hajat dunia ataupun akhirat, mintalah pada Allah SWT. Sebab di sana ada banyak riwayat kan, yang mana Nabi SAW mengajar kita minta apa saja daripada Allah SWT. Malah di sana ada asar menunjukkan bahawa hatta kalau kamu nak minta tali kasut kamu ataupun ikatan kasut kamu, sya'sin ni'al, maksud dia kalau kita lihat capal zaman dulu, dia ada ikatan daripada kulit kan, macam kita nak sarung kaki tu, kalau sekiranya dia putus, kamu nak cari sekalipun, maka mintalah Allah SWT. Nampak? Tapi bukanlah maksud dekat sini kita dia panggil apa, tawakul, maksud dia serahkan apa saja permintaan kita pada Allah Ta'ala tanpa kita berusaha langsung, tidak. Malah kita diperintahkan untuk berusaha, wajib berusaha mencari apa yang kita hendaki, tetapi dalam keadaan ingat bahawa yang akan memberi hanyalah Allah, dan sedikit pun usaha kita tidak memberi manfaat pada kita, tetapi melainkan sekiranya Allah Ta'ala memberi taufik dan memberi i'anah, pertolongan untuk kita dapat sesuatu benda yang kita hajati. Tetapi ketika kita nak benda yang kita hajati itu, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk pergi cari, usaha. Dan perbuatan kita, usaha kita adalah doa sebenarnya. Dipanggil doa fi'li, doa perbuatan. Sebab Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kita nak. Kalau kita nak sesuatu, kita tunjuk dengan perbuatan kita. Jadi ketika itu Allah Ta'ala akan bagi melihat dengan doa perbuatan kita, sejauh mana kesungguhan kita. Tetapi ketika kita dapat, di sini, hadis ini nak mengajarkan kepada kita juga bahawa kita kena sentiasa ingat bahawa segala pemberian adalah daripada Allah. Jadi ketika kita dapat, jangan sekali-kali kita menisbahkan diri kita yang sebab usaha kita lah yang menghasilkan apa yang kita hajati tadi, apa yang kita nak tadi. Ketika itu, kalau sekiranya ketika kita memperolehi barang yang kita nak ataupun sesuatu natijah yang kita mahukan, dan kita rasa bahawa kita kata bahawa ia daripada diri kita ataupun daripada usaha kita, ketika itu manusia dalam keadaan tersebut telah kufur pada Allah SWT. Dia kata telah kufur pada nikmat Allah. Sebab dia seolah telah lupa yang memberi al-mun'im hakiki, pemberi nikmat yang hakiki hanyalah Allah SWT. Kita sebenarnya tak dapat nak menentukan sesuatu pun dengan usaha kita sendiri, tapi semuanya daripada Allah SWT. Nampak no? Jadi halus di sana. Wajib kita sematkan perkara ini dalam akidah kita. Baik. Jadi nak meminta, minta Allah. Minta Allah, tapi kemudian kita usahakan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan bila kamu minta pertolongan Allah SWT. Jadi sebab itulah minta pertolongan Allah Ta'ala ni juga sebenarnya salah satu daripada wasilah untuk kita memperkemaskan akidah kita. Sebab salah satu misi utama kita berada di atas muka bumi ini ialah untuk menjadi hamba Allah SWT. Dan salah satu makna asas untuk menjadi hamba Allah Ta'ala ialah dengan kenal Allah Ta'ala. Sebab seseorang tu tak akan menjadikan diri dia hamba, meminta, tunduk, menghina diri dia pada sesuatu ataupun seseorang, melainkan kerana dia rasa bahawa dia sangat berhajat pada orang tersebut. Dia terpaksa menghina diri dia, meminta sebab dia terlalu berhajat pada orang tersebut, dan sudah tentu selepas dia kenal orang tersebut sahaja yang dapat menolong dia. Barulah dia akan rasa macam tolonglah, akan menghina diri dia, akan rendahkan diri dia. Kalau tidak, tak pasal-pasal dia nak menghina diri dia sendiri, nafsu diri dia tak akan redha. Jadi selepas, contohlah dalam hal kita di dunia ni, kalau kita katalah memang terdesak sangat perlukan duit, terdesak sangat perlukan duit, adakah kita ketika itu akan menghina diri kita dan berhajat sangat-sangat kepada seorang yang rumah dia sendiri miskin, dia sendiri nampak kehidupannya teruk? Takkan kita rasa macam berhajat pada dia sangat. Tapi kita pertama sekali berhajat untuk seseorang bantu kita di sudut kewangan kepada orang yang kita tahu dia sendiri kaya, duit dia sebenarnya tak luak. Itu pertama, nak kena kenal dia tu kaya. Kemudian kita lagi berharap sekiranya dia seorang yang pemurah. Kalau kita tahu kenal dia tu kaya tapi kedekut pait, orang Kedah tak kedekut pait kan. Jadi kita pun tak kebuluk, orang utara kata tak kebuluk nak minta kat dia, sebab tahulah dia ni memang cukup payah nak dapat duit.
Jadi kalau kita kenal orang tu kaya, pemurah pula, jadi memang suka bagi bantuan. Jadi kita memang berharap ketika tu kita boleh jadi, kalau oleh kerana terdesak sangat, kita terpaksa minta ke dia walaupun kita tahu benda tersebut kan memalukan ataupun sedikit sebanyak jatuh maruah kita ataupun ayam muka kita. Baik. Jadi begitulah juga kita, lebih-lebih lagi lah kita dengan Allah Subhanahu Taala yang sepatutnya kita minta pada dia. Jadi kenapa kadang-kadang tak hadir perasaan dalam diri kita bila kita berhajat sesuatu, kita yang pertama sekali kita yang kita nak minta, yang kita harap adalah Allah. Kenapa kadang-kadang kita tak nampak Allah, nampak dulu si fulan, nampak dulu makhluk untuk kita minta hajat kita sebelum Allah. Ini adalah tanda kerana kita jahil tentang Allah. Kan makrifah kita pada Allah Taala tu sangat lemah. Sebab itulah pertama sekali misi kita untuk menjadi hamba Allah Taala ialah mengenal Allah Taala. Ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Pertama sekali dalam agama ni ialah mengenal Allah. Bila kita kenal Allah SWT, barulah akan hadir rasa haibah. Kita akan tahu bahawa segalanya di tangan Allah, pada kekuasaan Allah. Khazanah Allah terlalu luas. Lihat saja bumi ini dalam sistem solar, subhanallah, satu planet yang kecil sangat. Sistem solar, kita cerita sistem solar dulu, bandingkan dengan planet lain. Kita tengok nisbah bumi dengan planet Saturn, kan, Saturn, planet Zuhal ataupun planet Jupiter, Mushtari, sangatlah beza. Kemudian kita pun tengok planet Jupiter ni ataupun planet Saturn, dua planet yang besar dalam sistem solar ni, nisbah dengan matahari pula lagilah kecil. Kemudiannya matahari itu sendiri, kalau nak banding dengan beberapa bintang yang lain, kadang-kadang nisbah dia tu berpuluh kali ganda, malah ada ratusan kali ganda. Kemudiannya bintang-bintang ini yang besar, lagi besar daripada matahari ini, sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan bintang yang terlalu banyak di angkasa, bilion-bilion. Kemudiannya terbentuk dalam bentuk spiral, jadilah galaksi. Dan galaksi itu sendiri kumpulan-kumpulan galaksi yang lain yang cukup besar, luas. Dan kemudiannya kan mereka panggil saya pun dah ingat istilah dalam ilmu alam kemudiannya hatta sekarang ni bukan orang Islam sendirilah nak kata, hatta NASA ataupun ahli astronomi bukan Islam sendiri, mereka sendiri mengatakan bahawa kemudiannya kita lihat pada semua galaksi dan bintang-bintang yang terlalu luas ni, mereka mengatakan bahawa ini baru satu universe dan satu alam, dan sana ada alam yang banyak lagi. Seperti mana kita lihat Rasulullah SAW Mi'raj melintasi semua alam-alam tersebut, yang ini langit-langit tersebut. Jadi kalau kita perhati dan tengok ke sana betapa besar ni kerajaan Allah Ta'ala, kita tengok balik bumi kita tinggal sekarang ni, Allahu Akbar, apa benda lah sangat di sisi Allah, apa sangat yang ada kat bumi ni di sisi Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita boleh taruh harapan pada makhluk ini sebelum Allah yang memiliki seluruh alam. Jadi sebab tu kita lihat kalau seorang tu benar-benar kenal Allah SWT, maka cukup dia nak minta tolong Allah. Kalau dia kenal Allah Ta'ala, dia akan rasa macam nak takut apa dengan makhluk yang ada kat dunia ni. Tapi ini adalah ujian untuk kita benar-benar yakin pada kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi bagi wali-wali Allah, mereka tak ada takut apa-apa langsung kat dunia ni kerana mereka kenal Allah. Sebab itulah ketika nak minta tolong, cukup Allah sebagai pertolongan. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim AS, subhanallah, yang mana Allah Ta'ala tunjukkan kisah ni sebagai pengajaran kepada kita sampai akhir zaman, bahawa inilah insan yang telah teruji sehinggalah layak untuk diberi title beri nama ataupun satu gelaran, yang gelaran sangat besar sebagai Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Khalil ni kalau ikutkan dalam bahasa Arab, terjemah pada bahasa kita, teman yang kita suka. Kita ada kawan ramai, tapi ada seorang tu yang paling kita rapat, yang paling kita rasa tenang bersama dengan dia, kita suka nak sembang dengan dia, dia panggil Khalil. Jadi Nabi Ibrahim digunakan gelaran Khalilullah, Khalil Allah. Tapi nak jadi Khalil Allah ni bukan senang. Sebab macam kita lah, kadang-kadang nak jadi kawan tu declare best friend. Dia kata, aku dengan Ustaz Nizam, aku best friend Ustaz Nizam. Declare senang. Nak mendakwa senang. Tapi betul dia best friend kita. Nak tahu best friend tak best friend, tuan-tuan, masa kita tengah dalam keadaan terdesak, teruk semua, tengok dia ada tak bersama kita. Time kita dalam keadaan yang katalah difitnah pun semua, dia sanggup tak mempertahankan kita. Contohnya, kalau betul-betul susah payah bersama, ni betul boleh declare best friend. Seperti mana kita lihat Bani Hashim dengan Bani Muttalib, kisah Bani Muttalib bagaimana ketika mana Quraisy buat perjanjian untuk boikot Rasulullah SAW dan Bani Hashim.
Mereka dihalau duduk dekat Syekh Ali, tak ingat saya. Kemudiannya, kalau ikutkan perjanjian Quraisy tu nak boikot Bani Hashim saja, tapi kita lihat persaudaraan Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Bani Muttalib join sekali boikot tersebut, bukan join boikot Bani Hashim. Dia masuk dalam bersama Bani Hashim supaya menekan pula Quraisy. Dia kata, kalau kamu boikot saudara kami Bani Hashim, kami sendiri akan bersama mereka. Jadi menyebabkan benda tu tekanan pada Quraisy pula. Ni nak katakan saudara rapat yang betul-betul terbukti. Kerana dalam keadaan terdesak 3 tahun diboikot, mereka sanggup susah payah bersama Bani Hashim. Ni orang nak cik orang macam ni payah. Jadi begitulah Nabi Ibrahim AS, di mana Allah SWT beri pengajaran pada kita bahawa ini adalah contoh untuk kita, seorang insan yang betul-betul menyerahkan diri pada Allah Ta'ala, yang betul-betul minta hanya pada Allah, tawakal pada Allah, dan juga minta pertolongan Allah Ta'ala. Ketika dia nak dicampak ke dalam api, lihat, bukan setakat kaum dia, bukan kata orang manusia, kaum dia datang ke, ada orang nak tolong dia enggan minta pertolongan kaum dia. Bukan orang, malaikat. Dalam riwayat, seperti mana kita tahu riwayat hadis, malaikat datang. Pertamanya malaikat gunung datang, malaikat wakil yang menjaga gunung datang pada Nabi Ibrahim AS, offer, tawarkan pertolongan. Kata, wahai Ibrahim, kalau kamu mahu, kamu sekarang ni kena ikat ni dekat manjanik, dekat lastik besar, nak kena lempak masuk dalam api. Sikit lagi nak kena lempak ni. Jadi malaikat wakil jaga gunung kata, wahai Ibrahim, perintah je aku, dan aku boleh hempit mereka ni antara dua gunung. Nabi Ibrahim kata, adapun kepada kamu, aku tak memberi hajat apa-apa. Tak ada apa nak minta tolong kepada kamu. Malaikat yang wakil jaga angin datang. Kepada Nabi Ibrahim AS pun tawarkan pertolongan. Kata, perintah pada aku wahai Ibrahim, aku boleh terbangkan mereka ni, api-api semua aku terbangkan. Nabi Ibrahim kata, tidak. Cukuplah bagi aku Allah. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, dan dialah sebaik-baik wakil. Cukup Allah Ta'ala tahu keadaan aku sekarang kan. Maksudnya lah ni aku ni ikat dengan campak api. Allah tahu tak? Allah tahu. Cukup, Allah tahu. Serah pada Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala berlakukan pada aku. Cukup, Allah Ta'ala tahu. Yakin pada Allah saja. Subhanallah. Ini tahap tawakal yang cukup tinggi. Kita lihat. Sebab itulah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim tu ummah. Nabi Ibrahim dalam keadaan keseorangan, ummah. Dia adalah sebagai satu umat. Dan kita lihat, kita sendiri memperkenankan bahawa Nabi Ibrahim ni, bila mana Allah SWT, bila mana dia menunjukkan kepada kita contoh tawakal, permintaannya hanya pada Allah, keyakinan hanya pada Allah. Kita lihat Allah Ta'ala jaga dia dengan jadikan api tadi itu selamat, sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Malah di sana ada riwayat-riwayat yang lain, seperti diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikhul Anbiya. Ada riwayat yang menceritakan bahawa ketika Nabi Ibrahim masuk dalam api ni, Allah Ta'ala jadikan dalam api itu taman yang indah. Dia boleh seronok siap duduk dalam tu. Ada beberapa riwayat demikian. Sehingga kan Namrud naik kepada satu tempat yang tinggi untuk tengok apa keadaan Nabi Ibrahim, dan dia ternampak daripada jauh taman tersebut. Jadi pelik siap. Jadi satu benda yang memang mukjizat lah, mencari adat. Baik. Tapi kalau kita jaga Allah Ta'ala, begitulah Allah Ta'ala akan jaga. Malah setengah ulama mengatakan bahawa kalau kamu jaga Allah SWT, Allah Ta'ala akan jaga hal keadaan kamu di dunia, dan antara penjagaan Allah Ta'ala adalah menjaga zuriat kamu. Sebab mereka mengambil dalil daripada Al-Quran, daripada surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa AS dan Khidir AS. Ketika masuk satu perkampungan, dalam tafsir mengatakan kampung ni di Antakya, di Turki sekarang, zaman dulu bawah pemerintahan Rom. Dan mereka masuk tu kampung tu dalam keadaan lapar dan keadaan susah, dalam keadaan musafir. Mereka minta makan dan minta bantuan daripada tempat tinggal, tempat penginapan, ada tak apa semua. Orang kampung tu buat tak heran, buat tak indah. Sehingga kan mereka terpaksa duduk di satu rumah usang, rumah buruk kat sana. Kemudiannya Nabi Khidir mereka nampak dinding rumah tu nak roboh, dan Nabi Khidir perbetulkan dinding tersebut. Saya sebut Nabi Khidir di atas pendapat yang masyhur di kalangan ulama, sebab cara jujur dia, Khidir AS khilaf ulama, adakah dia Nabi atau wali. Tapi masyhur dah jadi satu sebutan di kalangan ulama juga, Nabi Khidir. Walaupun secara jujur dia, ulama tak sepakat kata Nabi Khidir ni Nabi ataupun wali Allah.
Kemudiannya bila Nabi Musa AS nampak Khidir AS betulkan dinding rumah tu, seolah dah lah kita dalam keadaan teruk, orang kampung ni tak layan kita, tak jamu kita, tak membiarkan saja kita dalam keadaan begini. Kemudiannya boleh pula tolong betulkan rumah ni. Jadi Nabi Musa AS kata, in syi'ta latakhata alaihi ajra. Kalau kamu nak, kamu ambil upah lah dalam betul ni. Maksud dia kalau upah tu kot lah kita boleh beli makanan, boleh ambil bekal. Tapi rupanya pertanyaan tu Nabi Khidir peringatkan, aku dah sebut dah awal-awal tu, apa yang aku buat jangan tanya. Tapi dia tanya, Nabi Musa tanya juga. Bila dah 3 kali pertanyaan tersebut, Nabi Musa Khidir AS pun ceritakan apa sebab perbuatan yang dia buat. Yang pertama, rosakkan kapal. Kan? Kepak sikit papan dekat kapal. Kapal tu orang baik punya, orang-orang kampung punya, kepak pasal apa? Kan? Kemudian Nabi Khidir kata apa? Jangan tanya. Aku kata dah jangan tanya apa buat aku buat. Yang kedua lagi dahsyat, bunuh seorang budak. Kan? Dalam riwayat kata kepak kepala dia, ada kata sembelih. Lagilah Nabi Musa AS pertikaikan, mana boleh bunuh budak, haram. Kemudian dia yang ketiga, yang betulkan dinding tadi. Yang pentingnya Nabi Khidir AS ceritakan satu-satu. Kan, apa takwil dia saya tak mau panjangkan, tapi apa takwil yang betulkan dinding ni? Kan, dia kata apa? Rumah ni adalah harta warisan bagi anak yatim. 2 anak yatim kat kampung ni. Wa kana abuhuma salihan. Nampak? Kenapa Allah Ta'ala nak jaga mereka 2 anak yatim ni? Kerana ayah mereka dulu orang soleh. Kerana ayah mereka orang soleh. Jadi kita lihat para ulama banyak yang mengkomentarkan hadis ini ataupun ayat Quran ini mengatakan bahawa kesolehan seseorang insya-Allah akan anak-anak mereka akan mendapat manfaatnya. Kesolehan ayah akan memberi manfaat kepada anak-anaknya. Malah di sana ada kalangan salafus soleh. Ada beberapa salafus soleh dan beberapa riwayat dia solat malam apa semua berijtihad bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dan ada anak kecil dia masih bayi lagi duduk sebelah ketika tu. Dalam beberapa keadaan dia pandang anak dia kata, wahai anakku, dia kata, aku mengharapkan aku jadi soleh ni di sisi Allah Ta'ala juga antara harapan aku untuk kamu. Maksud dia untuk manfaat tu nanti kepada kamu. Jadi dia pun ambil dalil ayat tadi kan, wa kana abuhuma salihan, dan adalah ayah kepada 2 anak yatim tadi soleh. Maka Allah Ta'ala menghendaki mereka akan datang balik ke rumah ni supaya rumah tu elok, dan di bawah rumah tu rupanya ada harta warisan yang ditanam oleh ayah dia dulu, supaya mereka dapat gali balik dan dapat balik harta warisan tersebut. Jadi manfaat dia. Nampak tu manfaat tersebut. Begitulah juga kalau kita baca kisah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, kisah Bani Israel yang diperintah oleh Nabi Musa AS untuk apa? Untuk cari lembu. Yang pentingnya akhirnya mereka terpaksa beli satu lembu, kan, 1 ekor lembu daripada harta seorang anak yatim dengan harga yang sangat mahal. Apa rahsia dia hingga kan Allah Ta'ala kurniakan kepada anak yatim pemilik lembu tersebut dengan harta yang banyak, kan, kerana ayah dia dulu pun orang soleh. Ayah dia orang soleh. Jadi kat situ yang kita katakan bahawa para ulama mengatakan bahawa antara kelebihan kamu menjaga hak Allah ini, kalau kamu menjaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menjaga hak kamu hingga kan Allah Ta'ala memelihara anak-anak kamu. Nampak? Baik. Jadi antara rahsia seperti mana yang nak sebutkan tadi, jadi Nabi Ibrahim AS Khalilullah, kan, yang mana beliau betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peristiwa tersebut. Jadi Allah SWT kurniakan kemudiannya anak yang soleh. Walaupun dalam keadaan Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim AS dalam sampai tua tak dapat anak. Tetapi kita lihat ketika Nabi Ibrahim AS dah tua, dapat anak Nabi Ismail AS. Kemudian dapat Nabi Ishaq. Dan kita lihat kemudiannya daripada Nabi Ishaq ni datanglah Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub adalah dengan nama yang lain adalah Israel, dan kemudiannya daripada Nabi Yaqub ni lah datang Bani Israel, dan kita pun maklum bahawa Bani Israel ni datang Nabi yang cukup ramai. Nampak no? Cukup ramai. Dan kemudiannya daripada Nabi Ismail AS datanglah keturunan orang Arab Musta'arabah, dan akhirnya datang keturunan Quraisy, dan akhirnya datanglah Rasulullah SAW. Jadi Allah SWT memberikan, walaupun dengan takdir yang asal dia, tetapi memberikan kemuliaan pada Nabi Ibrahim AS dengan menjaga hak Allah Ta'ala dalam peristiwa yang sangat dahsyat tersebut. Allah Ta'ala kurniakan
keturunan Nabi datang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, malah sebaik-baik manusia akhirnya datang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu sebahagian daripada hadis yang kita baca di sini. Walaupun kalau kita lihat hadis ini ada riwayat yang selebihnya daripada lafaz hadis ni, saya bacakan sini sebagai satu faedah. Baik. Kemudian sambungan pada hadis tersebut dalam kitab yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi juga, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika jaffatil aqlamu wa tuwiyatis suhuf. Nampak? Kalau kita lihat yang ni hadis yang kita baca dalam kitab ni sekarang ni sampai fasta'in billah, berhenti di situ. Tapi kalau kita lihat ada sambungannya. Ini saya baca kat sini sebab dia satu faedah yang besar berkaitan dengan hadis yang kita baca dalam sebelum ni. Dan Nabi SAW sambung ucapan dia kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata-kata beliau yang bermaksud, kata-kata baginda SAW bermaksud, dan ketahuilah wahai kamu, ini Abdullah bin Abbas, sesungguhnya umat seluruhnya. Yang maksud dia umat ke sini seluruh manusia. Yang sebab kalimat umat terdapat dua makna. Yang ni umat ni sebenarnya makna banyak sangat, terlalu banyak makna. Tapi maksudnya bila kita nak katakan sebagai umat ini manusia, ada dua kategori. Pertamanya dipanggil ummatul ijabah, iaitu umat Nabi Muhammad SAW yang beriman dengan Rasulullah SAW. Dan kalau macam kita lah, insya-Allah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang ikut Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah dan segala prinsip-prinsip iman, kita ni dalam kategori ummatul ijabah, umat yang menyahut seruan Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang yang bukan Islam, hidup zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, mereka juga dipanggil umat Muhammad, tetapi ummatud da'wah, umat dakwah, umat yang diseru kepada mereka risalah Islam. Sebab Nabi SAW bawa risalah kepada seluruh manusia. Tapi di kalangan mereka ada yang menyahut, ada yang menolak, ada yang mengingkar. Tetapi di atas makna risalah Nabi Muhammad ni sebenarnya masih lagi terbuka. Siapa saja masih hidup, kan, dakwah ni sepatutnya disampaikan. Jadi mereka juga dipanggil umat Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang tidak beriman dipanggil ummatud dakwah, umat dakwah. Kemudiannya perkataan ummah ni ada banyaklah makna lain, terlalu banyaklah makna dia kalau kita lihat itu pada perbincangan yang lain. Baik, dalam hadis ini, sambungan yang tak ada dalam kitab kita ni, kan, sambungan hadis ni, sekiranya Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya sekiranya umat, ini manusia seluruhnya, ini ijtama'at bisyai'in, sekiranya mereka semua berhimpun dengan sesuatu untuk memberi mudarat kepada kamu, nescaya mereka sampai bila-bila tidak dapat memberi mudarat kepada kamu, melainkannya dengan sesuatu yang telah pun Allah SWT tuliskan. Nabi SAW ajar kita satu prinsip akidah yang patut sangat kita kemaskan dalam diri kita. Ingatlah, kalaulah sekiranya satu dunia ni jadi musuh kamu, kamu di atas kebenaran, contohnya kamu di atas hak Allah, di atas hudud Allah, ini batas-batas Allah, maksud dalam agama Allah, tapi semua menentang kamu, kamu kena yakin bahawa mereka sekiranya nak buat apa-apa mudarat pada kamu sekalipun, tapi kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki benda itu berlaku, sampai bila-bila mereka tak akan dapat memberi mudarat pada kamu. Kalau kita nak yakin ataupun nak lihat makna ni, tuan-tuan perempuan rahimakumullah, kita lihat, bacalah kisah para ulama. Mereka diuji ya, kan? Ulama ni diuji dahsyat. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjukkan dalam kisah, bukan sekat ulama sebelum, kisah ulama ni kisah para nabi lah. Kisah Nabi Ibrahim AS tadi kita lihat, kalau ikutkan Nabi Ibrahim seorang-seorang je nak campak dalam api, tapi kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala tak mengizinkan mereka memberi mudarat, apa pun tak berlaku. Tapi mungkinlah kita rasa ni kisah Nabi maksum, Allah Ta'ala pelihara, kan, kita manusia ni payahlah kot. Tak, kalau kita ikut jalan Nabi, berpegang betul dengan prinsip dan segala apa yang diajar oleh Nabi SAW, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara kita seperti mana pelihara para nabi. Dan telah pun berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, mereka-mereka yang sirah mereka, sejarah mereka seperti para nabi. Dan kalau kita baca kisah Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani, dia ketika di Yaman,
ditangkap oleh seorang lelaki yang mendakwa Nabi palsu. Yang ni Al-Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi ni mendakwa Nabi. Kemudian dia paksa dia beriman dan dia tak beriman dengan, maksudnya beriman dengan Nabi palsu ni, dan dia mengingkarinya. Dan dia mengatakan bahawa aku beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibuatkan api yang besar. Kemudian dicampak ke dalam api tersebut. Tapi kita lihat, kerana kukuhnya iman dia, kerana teguhnya pendirian dia, akhirnya dia keluar dari api itu tak ada apa-apa pun. Sikit pun tak memberi mudarat kepada dia. Subhanallah. Kemudian dia sampaikan Nabi palsu tersebut pun risau, takut. Dia kata, kalau orang macam ni ada kat sini jam aku. Dia kata, macam mana aku nak cari pengikut. Lain kali dia halau dia keluar daripada Yaman. Dan dia pun berhijrah, akhirnya pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah, dia masuk masjid Nabi SAW. Ketika tu zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebagai satu makluman, Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani ni bukan sahabat. Beliau adalah salah seorang tabi'in. Sempat dengan berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan dalam kisah tersebut, ketika dia solat dekat masjid Nabi, ada Sayyidina Umar dalam masjid tersebut. Dan Sayyidina Umar pun pandang daripada jauh. Kemudian Sayyidina Umar tanya, dia kata, min aina rajul? Wahai lelaki, kamu daripada mana? Dan dia pun kata, aku daripada Yaman. Jadi Sayyidina Umar kata, kamu daripada Yaman. Apa cerita kisah seorang lelaki yang dibakar hidup-hidup di Yaman tu, dan tak ada apa-apa, jadi selamat, tak terbakar sedikit pun. Apa cerita dia? Kamu daripada Yaman. Aku ambil dengan kisah benda tu berlaku di Yaman. Jadi lelaki tu pun kata, lelaki tersebut nama dia Abu Muslim Al-Khawlani. Padahal dia lah. Jadi Sayyidina Umar tanya pula. Sayyidina Umar kata, habis kamu siapa nama kamu? Dia kata, nama aku Abdullah bin Su'ab. Ini Abu Muslim tu gelaran. Al-Khawlani tu laqab. Yang ni dipanggil kunyah. Abu Muslim Al-Khawlani. Nama dia memang Abdullah bin Su'ab. Jadi dia tak mau Sayyidina Umar, dia tawaduk, dia tak nak kata akulah orang dia mula-mula tu. Dia kata orang lelaki yang kena bakar tu nama dia Abu Muslim Al-Khawlani. Sayyidina Umar ada firasat. Dia kata, habis kamu siapa? Dia kata, aku Abdullah bin Su'ab. Jadi Sayyidina Umar pun kata, malah kamulah orangnya, bukankah begitu? Sayyidina Umar ada firasat. Jadi dia pun terpaksa mengaku. Dia kata, ya, akulah Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi Sayyidina Umar ambil tangan dia, bawa tangan dia, pegang dia, bawa jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang mana beliau adalah khalifah Rasulullah ketika itu. Rasulullah dah wafat. Dan cerita ke Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata, wahai khalifah Rasulullah, inilah dia orang yang khabar dia sampai pada kita, yang kena bakar hidup-hidup tu, tapi Allah SWT selamatkan dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar cium dahi dia, hormat. Ni bukan sahabat ni, ni wali Allah. Kemudian Sayyidina Umar sendiri mengangkat tangan bersyukur pada Allah Ta'ala, kata, Alhamdulillah, ya Allah, aku syukur pada engkau. Kau tidak mematikan lagi aku sehingga aku sempat lihat dalam umat Nabi Muhammad ni ada seorang seperti Nabi Ibrahim AS. Subhanallah, terlihat. Jadi kita lihat Allah SWT menjaga hamba-Nya, tapi dengan syarat kita jaga hak Allah. Jaga Allah SWT betul-betul. Nampak no? Kemudian daripada hadis ini kita lihat, kalau sekiranya umat seluruhnya menentang kamu, nak beri mudarat pada kamu dengan sesuatu, tapi kalau Allah Ta'ala tak kendaki, Allah Ta'ala tak izinkan, nescaya mereka tidak akan dapat memberi manfaat, memberi mudarat pada kamu dengan sesuatu pun, melainkan dengan sesuatu yang telah pun Allah Ta'ala takdirkan, tetapkan. Banyaklah kisah-kisah yang kalau kita nak baca menceritakan tentang makna hadis ini. Antara kisah Ghulam, kisah Ashabul Ukhdud, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga. Baik. Kemudiannya Nabi SAW sebut sebelum tu, law ijtama'a ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Sekiranya umat semua nak memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu, dan saya mereka tak boleh nak memberi manfaat kepada kamu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala takdirkan, tetapkan kepada kamu. Maksudnya, kalau kita minta tolonglah, sangat pulunlah minta tolong orang semuanya, dengan hati kita rasa, kalau kita minta tolong ni, dan saya aku dapat, ataupun akan berlaku sekian-sekian ni, kita lupa Allah Ta'ala. Kita kena ingat bahawa mereka semua sekali-kali tak boleh memberi manfaat kepada kamu, walaupun semua satu dunia yang tolong kamu. Tapi kalau Allah Ta'ala tak tetapkan, tak takdirkan, nescaya semua takkan dapat memberi manfaat kepada kamu, melainkan dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Nampak no? Jadi sebab itulah para ulama
yang terutamanya mereka-mereka yang bertaraf wali Allah, yang mana Allah Ta'ala kata, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tu mereka tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih. Kan? Sebab mereka yakin dalam keadaan Allah Ta'ala yang melihara mereka, yang menetapkan segala-galanya, dan umat seluruhnya sekiranya memusuhi kita sekalipun dan kita berada di atas jalan kebenaran bersama Allah Ta'ala, nescaya tak akan memberi mereka tu kepada kita akan mudarat sedikit pun, melainkan yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab itulah kalau kita baca hizib wirid Imam An-Nawawi, salah satu daripada lafaz tersebut, Imam Nawawi suruh ada lafaz wirid tersebut, Allahu Akbaru mimma Allahu Akbaru Allahu Azzu wa Ajallu akbaru mimma akhafu wa ahdhar. Tuan-tuan perempuan, memang saya sendiri saya sangatlah mensarankan untuk kita beramal dengan wirid Imam An-Nawawi tu. Dia panggil Hizbun Nawawi. Dan dalam hizib Imam Nawawi ni ada satu lafaz wirid tu, kita baca Allahu Azzu wa Ajallu wa akbaru mimma akhafu wa ahdhar. Allah tu lebih agung dan lebih mulia dan lebih besar daripada segala barang yang aku takut dan aku risau. Kalau kita faham, kita baca ni, dia akan menyematkan dalam hati kita bahawa Allah segalanya. Dan Imam An-Nawawi sendiri, sahib wirid ini, beliau sendiri dalam sejarah hidup dia pernah berhadapan dengan keadaan yang sangat getir. Dipanggil oleh raja ketika tu kerana tidak mahu, enggan untuk menulis fatwa mengikut kehendak raja. Dan Imam Nawawi bukannya orang yang badan kuat ke apa semua, malah terkenal dalam kitab biografi beliau seorang yang sangat kurus, seorang yang sangat kuat berpuasa dan juga sangat kuat ibadah sehingga badan dia sangat kurus. Tapi ketika dipanggil, bayangkan seolah kerajaan sultan masa tu sini panggil dia, geram kat dia kerana tak mau tunduk kepada kehendak raja masa tu untuk tulis satu fatwa. Dia enggan. Dia panggil Imam Nawawi ni datang. Imam Nawawi datang. Tetapi ketika masuk di hadapan raja, raja jadi takut dengan dia. Tunduk, tak berani kata apa, sehingga kan suruh dia keluar. Tak berani nak pandang dekat Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab kalau seorang tu dah menyerahkan diri daripada Allah SWT, menjaga hak Allah Ta'ala, dan seperti mana Imam Nawawi sebut tadi, Allah lebih agung, lebih mulia dan lebih besar daripada segala barang yang kita takut dan kita risaukan. Nak takut apa? Jadi benda ni kena semat dalam akidah kita. Ingat bahawa segala manfaat dan mudarat hanya daripada Allah SWT. Kemudiannya Nabi SAW sebut jafatil aqlam, telah pun kering, yang ini pena-pena. Ini kalimah kinayah bahawa takdir Allah Ta'ala telah pun mubram, telah pun tetap. Kita kena yakin semua di atas takdir Allah Ta'ala. Kita pilih apa yang Allah Ta'ala suruh kita pilih. Pilih kebaikan, pilih jalan hidayah, jaga syariat Allah, jauhi larangan dia. Tetapi kena ingat, segalanya adalah ketentuan Allah. Kalau Allah Ta'ala ketentukan sesuatu benda tu mungkin bagi kita di dunia ni buruk, tapi yakin kalau sekiranya kita di atas kebenaran, di atas jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan apa yang berlaku pada diri kita. Dan ingat juga, kalau sekiranya kita dapat manfaat sesuatu, ingat daripada Allah Ta'ala. Dan bila-bila mana Allah Ta'ala boleh tarik balik. Dan kewajipan kita untuk redha segala apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi hadis ini, hadis seperti mana kita sebutkan, satu hadis yang sangat agung untuk kita pelajari. Bukan sekadar pelajari dan fahami, malah untuk kita sematkan dalam diri kita, untuk kita applykan dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita menjadi hamba dia yang betul-betul menyandarkan diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nampak no? Baik. Jadi ada masa sikit lagi, baik. Jadi hadis yang seterusnya, ada masa lagi ke Ustaz? 5 minit. Baik, ada masa sikit lagi, kita baca hadis yang nombor 6 insya-Allah. Qala wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Qala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Baik.
Tapi seolah-olah patutnya baris atas. Izhad fi dunya yuhibbukan nas, yuhibbakan nas, wazhad fi ma indan izhad fi dunya yuhibbakan nas, wazhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas. Izhad fi dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas. Baik. Maksudnya, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, katanya, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, tunjuklah akan hamba atas satu amal. Apabila hamba amalkan dia, nescaya kasih akan hamba oleh Tuhan dan kasih akan hamba oleh orang-orang." Maka sabdanya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bencilah engkau akan dunia dan berpaling engkau daripadanya, nescaya kasih akan engkau oleh Tuhan. Bencikan olehmu serta paling daripada apa barang yang ada di sisi orang, nescaya nescaya kasih akan engkau oleh orang-orang." Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selain daripada Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Baik. Hadis yang kita baca tadi dan hadis ini, dua hadis ni daripada hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, yang ini hadis 40 karangan Imam An-Nawawi. Jadi seperti mana kita ada sebutkan pada pengajian lepas, hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis 40, Imam Nawawi sebut adalah hadis-hadis yang bersifat prinsip dalam Islam. Maksudnya hadis ni dia menjadi kaedah yang utama dalam Islam. Jadi menyatakan bahawa hadis ini sangat penting. Jadi antara kepentingan dalam Islam ni yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai mukmin adalah zuhud. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ditanya satu amalan yang mana amalan ni kalau kita laksanakan, dia akan menjadi buah dia kasih Allah dan kasih manusia. Kita akan mendapat kasih sayang Allah, pandangan kasih Allah, malah manusia juga akan kasih pada kita. Dan Nabi SAW sebut, cuma terjemahan Syekh Marbawi sini kata, bencilah engkau akan dunia. Kalimah dia agak perkataan dia ni nampak agak direct sikit, bencilah kamu dunia. Cuma perkataan zuhud, zahida yazhadu, kalikun dalam bahasa Arab, maksudnya tak teringin, tak berapa teringin. Nampak no? Tak berapa teringin. Dan surah Yusuf, saya nak recall sekarang ayat tu pun tak ingat. Wa kana minaz zahidin. Ketika mana ada satu kumpulan orang-orang yang musafir lalu dekat telaga yang telah dicampakkan dalam telaga itu Nabi Yusuf AS, dan mereka jumpa Nabi Yusuf AS yang masih kanak-kanak. Kemudiannya dia berkata, ini budak. Tapi adik-beradik Nabi Yusuf kemudian datang pula, kata, kalau kamu nak, kami jual. Dan mereka jual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah. Sebab dia kata apa? Kana minaz zahidin. Pada penjualan tersebut, mereka pun sebenarnya bukan nak sangat. Sebab yang pentingnya, bawa pergi jauh-jauh Nabi Yusuf daripada kami. Bawa pergi jauh-jauh. Nampak no? Jadi perkataan zahidin di sini menunjukkan bahawa mereka tak berapa pun nak sangat. Tak berapa pun nak. Nampak no? Jadi perkataan zuhud sini tu yang maksud secara umumnya ataupun cara asasnya, bahawa zuhud adalah perasaan yang tak berapa nak sangat, tak teringin sangat. Jadi boleh jadi maksud yang di sebaliknya adalah tama'ah. Zahida yazhadu, maksud dia tak teringin, opposite dia, muqabilnya tami'a yatma'u. Kita pun sebut tamak. Tami'ah ni maksudnya nak sangat. Nak sangat. Jadi Nabi SAW sarankan kepada Sayyidina Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, zuhudlah kamu di dunia. Maksudnya jangan kamu ada rasa teringin pun kat dunia ni. Nescaya Allah Ta'ala akan kasih pada kamu. Sebab kalau kita buka Al-Quran, Allah SWT terlalu banyak ayat suruh kita lihat yakin akhirat. Pilih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, di sisi akhirat. Terlalu banyaklah ayat yang kita nak bacakan. Antaranya, zu'ina linnasi hubbu syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diperhiaskan bagi manusia tu syahwat kepada perempuan, anak-anak,
harta emas, perak dan juga tanaman-tanaman dan juga kuda-kuda semua. Tapi akhirnya Allah Ta'ala kata, wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah Ta'ala yang terbaik sekali tempat kembali. Dan banyaklah ayat Quran Allah Ta'ala sendiri peringatkan kita bahawa dunia ni hanyalah mata'un ghurur. Perhiasan yang dia memperdayakan. Kan? Mata'un qalil. Satu perhiasan yang sedikit sangat. Dan Allah Ta'ala mengiurkan kita, yakni memberi motivasi pada kita untuk kejar yang akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah Ta'ala dan juga syurga yang luasnya keluasan langit dan bumi. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Jadi wujud perasaan tak mau, tak teringin ni, kan, dia bukan satu perasaan yang mudah untuk dipaksa. Tetapi dia akan terbit bila mana? Bila kita lihat di sana ada sesuatu yang lebih baik. Betul tak tuan-tuan? Maksud dia kalau nak kata kat sini, ada satu barang sini kita teringin. Contohnya, kita teringin bila kita tak tahu sekarang ni, ataupun kita rasa hak ni yang paling bagus sekali ada, yang terbaik sekali. Tapi kalau ada orang bahabat kita, hang teringin sangat benda ni, kata, ya aku nak beli sangat ni, kata, dah lama dah teringin, katalah apa ni, harum manis, ada sebiji, 2-3 biji, kawan tu jual punyalah mahal, katalah. Tapi kawan ni teringin sangat, dia kata aku nak beli. Kawan tu jual 100 biji kot, dia kata tak apa, dia kata lama dah nak makan harum manis. Lepas tu kawan dia berkata, main sinsat, kata, weh, hang tak payah beli, minggu depan tak payah lama, aku akan balik, pergi Perlis, aku balik, aku boleh bawa satu Hilux harum manis, kebun aku ada kat sana, aku pilih lagi baik, hak ni pun dah lembik dah, tak apa nak elok. Kemudian dia kata, hang biar betul, kata, selagi kan hang tak bawa balik, hak ni aku terlepas, kata, hang pun aku tak dapat. Kawan tu tunjuk keluar telefon dia, hang tengok ni gambar ni, hak ni kebun harum manis, ni aku punya, hak ni gambar aku sebelah ni, kau tengok ni, aku dah ambil hak yang kau ambil berapa bulan lepas, hak ni aku nak pergi minggu depan ni aku nak pergi, InsyaAllah aku janji hang, wallahi aku akan bawa untuk hang, tak payah bayar, kata, InsyaAllah hang makanlah sampai hang cemuih. Contohnya. Jadi sekarang ni ada satu offer yang lebih baik. Jadi rasa-rasa kawan tu nak beli lagi tak dengan harga 100 biji? Tak mau dah. Dia kata betul no, kata betul, kata. Jadi terus sekarang ni timbul perasaan zuhud kepada apa? Harum manis ada 100 biji ni. Sebab apa? Sebab dengan kita yakin bahawa ada lebih baik. Jadi sebab itulah zuhud ini dia tak boleh nak terbit melainkan selepas kita yakin ada sesuatu yang lain lebih baik. Jadi orang beriman yakin dengan janji Allah. Jadi sebab itulah bila Allah Ta'ala sendiri minta kita ambil hak yang ada di syurga, ambil hak di akhirat, itu offer Allah, dan Allah Ta'ala nak kita menyahut, dan kemudian kita sahut surah Allah, kita yakin dengan janji yang kita tak nampak. Jadi Allah Ta'ala akan limpahkan rasa kasih pada dia. Sebab manusia ni tadi bila mana dia zuhud kat dunia kerana nak kejar apa yang di sisi Allah, maksud dia pertama dia yakin dengan Allah, dia siqah pada Allah. Dia yang siqah ni, percaya ni menunjukkan iman dia pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bila kamu zuhud, maksudnya tak teringin apa yang ada di tangan manusia. Orang kemain nak semua, tapi bila kita ni tak teringin kepada dia. Jadi manusia akan rasa tenang kan sifat kita. Tapi cuba kita ada seorang ni, apa yang kita ada dia duk teringin. Dia cuba nak ambil juga apa yang kita ada. Jadi kita tak tenang dengan orang macam ni. Kan, kita pun risau. Tapi bila ada seorang tu, dia tak pernah teringin dengan apa ada pada manusia. Hidup dia zuhud sederhana. Menyebabkan manusia sendiri akan rasa suka, sayang pada orang seperti ini. Ini saya ada ringkasan isyarahan dia. Jadi sifat ni juga adalah satu sifat yang terpuji yang Allah SWT khendaki pada kita, dan Rasulullah SAW didik kita untuk memperiaskan diri kita dengan sifat zuhud tersebut. Jadi sampai sini dulu insya-Allah pengajian kita. Saya mohon maaf sekiranya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagaimana